Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam rancangan Wazakir dan saya Muhammad Syarif Abdul Rahman akan berkongsi dengan anda kenapa kita baca Yasin malam Jumaat. Apakah yang sepatutnya kita dapat daripada bacaan Yasin malam Jumaat? Sesungguhnya ada satu cerita di dalam surah Yasin. Apabila kita baca, sepatutnya kita bermotivasi dengan cerita tersebut. Ia adalah cerita mengenai 3 orang rasul yang diutuskan kepada satu kaum. Kemudian Allah datangkan pembantunya ataupun individu yang keempat yang dikenali oleh para ulama mufassirun sebagai Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu. Menurut Al-Qurtubi radhiyallahu rahimahullah, Habib An-Najjar ini adalah lelaki yang karyanya adalah mencipta berhala-berhala daripada kayu-kayu. Selama 70 tahun lebih beliau berada di dalam kesyirikan bersama dengan kaumnya, tetapi akhirnya memilih Islam dan beriman kepada Allah di tangan 3 orang rasul yang diutuskan, yang dinyatakan ceritanya di dalam surah Yasin. Apa yang menarik mengenai lelaki ini? Adakah tentang cerita-cerita mengenainya? Sebenarnya lelaki ini diceritakan dalam surah Yasin dengan panjang lebar. Anda pasti pernah membaca ayat ini. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Telah datang dari hujung kota seorang lelaki dalam keadaan tergesa-gesa, lalu berkata kepada kaumnya, ikutlah rasul-rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mengapa kena ikut mereka? Kerana mereka tidak pun meminta upah daripada kalian, bahkan mereka diberikan petunjuk. A'attakhidhu min dunihi alihatan, hinggalah ke akhir ayat. Apa yang sebenarnya bagus tentang cerita lelaki ini? Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pertama, cerita lelaki ini adalah cerita tentang seorang yang proaktif membantu agama Allah. Kenapa saya kata proaktif? Proaktif adalah satu perkataan yang lawan kepada reaktif. Apakah itu reaktif? Reaktif adalah orang yang mudah react dengan sesuatu yang berlaku di sekelilingnya dengan cara yang negatif. Contoh, bila orang marah kita melalui komentar-komentar di Facebook, kita pun komen balas balik, mengutuk dan mengeji individu yang mengutuk kita. Ini orang yang reaktif. Tetapi orang yang proaktif adalah orang yang tidak dibentuk oleh suasana sekeliling, tetapi dia membentuk suasana dirinya sendiri. Dia tidak terpengaruh dengan cuaca emosi orang, tetapi dia boleh menentukan cuaca emosinya sendiri. Sekiranya ada orang komen yang negatif kepada beliau di Facebook, beliau sama ada memberikan penjelasan dengan tenang tanpa mengutuk balik peribadi tersebut, ataupun hanya memadamkan sahaja komentar-komentar negatif itu dan menyelesaikannya dalam keadaan yang harmoni. Ini contoh yang mudah untuk kita faham. Tetapi yang paling penting bila bercakap tentang proaktif adalah kita tidak memberikan alasan. Maka cerita Habib An-Najjar adalah cerita manusia yang tidak memberi alasan untuk membantu para rasul, untuk membantu agama. Apa alasan yang boleh dibuat oleh lelaki ini? Banyak sebenarnya untuk tidak membantu para rasul. Pertama, dia ditimpa penyakit kusta. Ini dinyatakan oleh para ulama tafsir. Beliau sebenarnya ada penyakit menyebabkan beliau terpaksa mengasingkan diri daripada masyarakat dan duduk beribadah dalam gua. Tetapi meskipun beliau ditimpa penyakit, beliau tetap membantu para rasul dan tidak memberikan alasan berjalan jauh, bermusafir untuk tidak membantu rasul. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan perkataan waja'a min aqsal madinati rajulun. Allah tidak berkata dalam bentuk waja'a rajulun min aqsal madinah, telah datang lelaki dari hujung kota, tetapi Allah kata telah datang dari hujung kota seorang lelaki. Artinya Allah nak beritahu di situ lelaki ini memang datang daripada jauh.
dalam keadaan sakit, dia tidak memberi alasan penyakit. Datang daripada jauh, tidak memberi alasan geografi. Datang pula daripada keadaannya dalam keadaan sibuk beribadah. Sepatutnya dia boleh beri alasan, kenapa aku kena bantu para rasul? Para rasul kan dibantu oleh Allah Ta'ala. Pandai-pandailah Allah Ta'ala jaga mereka sekiranya kaum Yasin mahu membunuh mereka. Bukankah Allah tidak pernah meninggalkan rasul-rasulnya? Bukankah azab sentiasa akan turun pada kaum yang mahu membunuh rasul-rasulnya, bahkan mendustai apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka? Namun lelaki ini memilih untuk membantu para rasul. Walaupun dia boleh duduk saja dalam gua beribadah, kalau mati dalam keadaan beriman, tetapi lelaki ini memberikan mesej yang begitu besar kepada kita untuk tidak bergoyang kaki sahaja ataupun hanya duduk atas tikar sejadah berdoa, sedangkan kita tidak membuat sesuatu kepada agama ini yang sedang tidak dibela. Do something tanpa disuruh oleh sesiapa. Do something tanpa memberi alasan. Inilah cerita Habib An-Najjar. Dan beliau bergerak dalam keadaan tergesa-gesa. Dirakamkan dalam surah Yasin ini, yas'a wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Yas'a artinya sa'i. Tuan-puan, kalau sa'i di Masjidil Haram, kalau lalu dekat lampu hijau, dalam perjalanan 400 meter tu ada lampu hijau lebih kurang beberapa meter saja, sunat berlari-lari anak. Sebab apa? Kita kena menjiwai situasi Siti Hajar yang sebenar, yang yas'a, berlari-lari dengan tergesa-gesa untuk mendapatkan air bagi anaknya. Maka poin di sini Allah sengaja rakamkan bapa lelaki ini tergesa-gesa berlari-lari. Sebab apa? Dia tidak mahu, tak sempat nak tolong rasul-rasul tu. So dia kena cepat. Ini satu prinsip yang sangat penting, di mana lelaki ni tak fikir pun sejauh mana peranannya boleh mengubah masyarakat. Kalau 3 rasul pun tak boleh berubah kaum, logik kata dia yang tak rasul boleh bantu ke rasul-rasul? For sure tak boleh bantu. Tapi ini tak ada dalam pemikiran lelaki ini. Lelaki ini sangat yakin Allah tak pandang pada natijah, Allah pandang pada usaha. Allah tak pandang berubah ke tidak kaum dengan dakwah kamu, tapi Allah pandang sejauh mana kesungguhan kamu berdakwah. Dan saudara-saudariku, sekiranya kamu mengkaji dengan lebih mendalam ayat-ayat yang digunakan oleh lelaki ini sepanjang berdakwah kepada kaumnya, anda akan terkejut dan anda akan mendapati lelaki ini menangani dan berkomunikasi dan berdakwah pada kaumnya dengan uslub yang sangat-sangat bijaksana. Apa yang bijaksananya? Saudara boleh membelik sendiri atau saudara boleh mengkaji sendiri. Tetapi di akhirnya lelaki ini telah mati dibunuh. Dan inilah satu-satunya lelaki di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan kata-katanya sebelum dia mati, dibunuh, dan selepas dia mati. Anda tak akan jumpa seorang lelaki pun dalam Quran yang dirakamkan kata-katanya selepas mati. Yang anda akan temui di dalam Al-Quran adalah kata-kata yang Allah rakamkan tentang seseorang itu semasa dia hidup. Tapi kata-kata dia selepas dia mati hanya lelaki yang bernama Habib An-Najjar ini sahaja. Buktinya apa? Qilat khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Allah berkata pada lelaki ini bila tumpah darahnya ke muka bumi. Setengah ulama kata lelaki ini telah dipukul beramai-ramai sehingga terkeluar tali perutnya dan telah tercabut tulang belakangnya. Namun Allah berkata terus kepada lelaki ini, kamu masuk ke syurga. Bila lelaki ini melihat syurga, Allah rakamkan dalam surah Yasin kata-katanya selepas beliau melihat syurga, ya qaumi laita qaumi ya'lamun. Bila tengok saja syurga, ini lagi satu kehebatan lelaki ini, tak sebut pun Masya Allah hebatnya syurga, saya sudah tidak sabar nak masuk syurga, kurang ajar kepada kaum saya, mereka sangat jahat, ya Allah berikan azab pada mereka. No, lelaki ini kata bila nampak je syurga, word pertama keluar daripada mulutnya adalah kaumnya yang telah membunuhnya. Inilah gambaran kasih sayang lelaki ini kepada kaumnya. Dia membenci kaumnya kerana Allah. Hate the sin, not the sinner. Maka lelaki ini bila lihat saja syurga, perkara pertama adalah dia mengharapkan juga kalaulah baiknya kaumnya pun melihat syurga itu, pasti mereka akan beriman. Itu saja daripada saya, Syahid Abdul Rahman. Temui lagi siri-siri yang hebat dalam rancangan Wadakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.